lisani yafqahu. Amma ba'd. Terima kasih pada dan bertanam pokoknya rahmat Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala sekali lagi kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk perbincangan dalam Al-Quran. Saya minta maaf lewat masuk sebab saya terlupa sebenarnya program ni. Sebentar lagi saya ada seminar. Saya ada seminar di Melaka. Jadi apapun insyaAllah saya ambil kesempatan tak lama lah pada pagi ini untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tafsir surah Luqman, yang mana pagi ini kita nak ambil ayat 29 sampai ayat 31. Ayat 29 sampai ayat 31 surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-29. Allah Ta'ala sebut, alam tara anna Allah yulijul laila fil nahar. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang? Jadi Allah Ta'ala suruh kita perhati bagaimana berlakunya pertukaran malam dan siang yang berganti hari demi hari. Bila mana siang, tak ada malam. Bila malam, ada, siang tak ada. Mana Allah tukar benda tu. Macam berganti. Silih berganti. Kadang-kadang malam jadi pendek, kadang-kadang siang jadi pendek. Jadi, maknanya diambil sebahagian daripada waktu siang jadi malam. Kadang diambil sebahagian daripada waktu malam jadi siang. Jadi ikut musim lah. Macam kita tak rasa sangat musim ni sebab kita tak ada musim. Pada 4 musim, kalau musim sejuk tu memang malam menjadi panjang daripada biasa. Kalau musim panas tu siang jadi panjang. Jadi semua aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua berlaku ni adalah di bawah urusan dan ketentuan Allah. Allah boleh buat apa saja yang Allah nak. Wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang dalam malam. Jadi semasa malam berlangsung, Allah masukkan siang supaya malam itu, kegelapan itu menjadi cerah. Siang bermula. Jadi di sini kita lihat ya, bagaimana kalau kita memahami pertukaran malam dan siang ini juga, ini menjadi bukti bahawa bumi itu berbentuk bulat atau sfera. Kerana kalau bumi ini lebar ke 4 segi ke, tentulah siang dan malam ini dia akan terjadi secara mendadak, immediately, di semua tempat. Tapi kerana berbentuk sfera, maka perubahan siang dan malam ni dia sikit-sikit. Dia beralih sikit-sikit. Itu juga satu kita kata kaedah untuk kita memahami dan kita dapat istintaj hasil daripada pemahaman kita terhadap ayat Quran. Baik. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah Ta'ala menundukkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan yang besar itu, yang sangat dahsyat untuk penciptaan Allah Ta'ala ni. Matahari dahsyat. Semua makhluk perlukan pada matahari. Dan semuanya matahari dan bulan itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menguasai kedua-duanya, dan matahari dan bulan itu berkhidmat menurut apa yang ditentukan, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Nabi SAW menyatakan, Ya Abu Dzar, atadri aina tadhhab asy-syams? Nabi tanya, wahai Abu Dzar, kamu tahu tak ke mana matahari ini pergi? Maka Abu Dzar kata, qultu Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya mengetahui. Qala fa innaha tadhhab fatasjud tahta al-arsh. Kata Nabi, sesungguhnya matahari ini pergi dan sujud di bawah arsh. Summa tasta'dzin rabbaha fayusiku an yuqallaha irja'i
min haitsu ji'ti. Sesungguhnya matahari lepas tu dia minta izin kepada Allah, maka sudah dekat masanya akan dikatakan kepada matahari itu, kembalilah kamu ke arah kamu datang, yakni terbitlah dari arah barat. Itu menunjukkan akan berlakunya kiamat. Maknanya Allah menguasai matahari, bulan. Jadi bodohlah kalau orang sembah matahari. Memang ada pun sembah matahari. Dan dulu Jepun, Shinto, agama Shinto yang berasaskan kepada sembah matahari. Dan kalau kita lihat kepada ajaran sesat yang pertama, ajaran sesat yang pertama yang berlaku di Malaysia, dipanggil ajaran Taslim. Disebut juga sebagai ajaran amat matahari sebab mengagungkan matahari. Jadi matahari itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba makhluk ni, manusia ni, dia pergi sembah matahari di sebuah bulan. Sebab tu ada ayat Quran yang kata jangan sembah matahari, jangan sembah bulan. Tapi sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah lah yang menjadikan kedua-duanya. Jadi yang menarik apabila Allah gunakan siang, malam, matahari dan bulan. Karena matahari, siang dan malam, di situ kita dapat mengurus ibadah kita. Jadi kalau kita lihat ada peranan masing-masing. Dari sudut matahari, dari sudut bulan. Kalau bulan ni kita tengoklah ibadat kita, bulan Ramadan tengok penentuan berdasarkan bulan kan. Baik, tentuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kullu yajri ila ajalin musamma, masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan. Yajri, asal kata yajri ini berlari asalnya. Jadi menunjukkan bahawa yajri ini berlari atau bergerak dalam orbitnya. Jadi nak menunjukkan bahawa matahari, bulan semua bergerak. Sebab dulu ahli sains dia kata bahawa matahari tak bergerak. Yang bergerak ni siapa? Yang bergerak ni bumi. Bumi mengelilingi matahari. Matahari statik macam tu. Itu tak betul. Sebab Quran dah kata bahawa kullun yajri. Setiap matahari, bulan ni dia bergerak. Dia ada orbit dia tu sendiri. Dia bergerak yang tu sendiri. Jadi salah yang menyatakan bahawa ahli sains satu ketika dia kata matahari tak bergerak. Itu salah. Memang salah. Dan kita pun belajar. Saya ingat masa kecil-kecil dulu. Belajar tentang perkara tersebut, iaitu matahari dia tak bergerak, bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Jadi sedangkan bila kita tengok Quran, berbeza. Quran kata bergerak. Sebenarnya siapa yang betul? Sudah tentu Al-Quran. Sebab tu pada hari ni kalau kita lihat, ahli sains pun mereka dah patah balik dah. Mereka dah kata, oh betul lah, memang matahari itu bergerak. Dia ada orbit yang tersendiri dan sebagainya. Dan perkara ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi menjelaskan bahawa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Jadi kebenaran Al-Quran sesuatu yang tidak dapat disanggah lagi. Baik. Ini disebut juga sebagai ayat kauniyah. Disebut juga sebagai ayat kauniyah. Ayat yang kita melihat tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjuk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan dia. Jadi kita menghayati apa-apa ciptaan Allah Taala itu untuk kita menambahkan keimanan kita kepada Allah. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maknanya manusia dengan peredaran bulan, matahari ini kita akan buat kerja lah. Siang kita buat kerja, malam kita tidur, kita buat ibadah dan sebagainya. Dan Allah mengetahui apa juga yang kita buat, dan semua kita akan dibalas oleh Allah ketika mana kita dibangkitkan di hari akhirat kelak. Baik. Ayat 30. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Ayat 30 nak jelaskan kepada kita sebab apa Allah sebut pada kita tentang perkara penciptaan dan sebagainya. Allah nak kata dzalika bi anna Allah huwal haqq. Demikianlah kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak. Allah sampaikan segala pengajaran dan Al-Quran supaya kita yakin yang Allah itu adalah yang benar. Dialah saja Tuhan yang sebenar. Dia yang maha berkuasa. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala lah yang kita patut taat. Kita patut sembah, kita patut seru, kita patut berdoa.
Jangan duk minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah sebut wa annama yad'una min dunihil batil. Dan sesungguhnya apa yang saja yang mereka seru selain daripada Allah itu adalah batil. Sebab selain daripada Allah itu makhluk. Tak kira lah siapa pun, besar mana pun, benda gaib tak gaib enggak, selain daripada Allah adalah makhluk. Walaupun kita tak nampak, kadang-kadang orang teruja dengan perkara gaib. Betulah dia mimpi minta kepada jin syaitan ni, ada tak nampak ni. Kan? Sebab dia rasa macam satu benda yang luar biasa. Sebab tu satu ketika, orang bila mana di akhir zaman nanti, bila Dajjal datang, ramai juga yang mengikut Dajjal. Punca dia, sebab apa orang mengikut Dajjal? Kerana Dajjal ni dia boleh buat benda pelik-pelik. Boleh buat benda pelik-pelik, kan? Tapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, menjadi kewajipan kepada kita untuk faham konsep tersebut. Tak boleh untuk menyeru ataupun berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna Allahu al-'aliyyul kabir, kerana sesungguhnya Allah itu dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi yang maha tingginya adalah Allah, yang maha besarnya adalah Allah. Yang lain ni selain daripada Allah Taala ialah yang bersifat dengan sifat lemah, sifat dengan sifat kerendahan, sifat dengan sifat yang kerdil, kekerdilan. Jadi yang maha tinggi, yang maha besar adalah yang maha agung ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut, alam tara annal fulka tajri fil bahr bi ni'matillah liyuriyakum min ayati inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Iaitu, tidakkah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Sebelum ini dicerita tentang matahari dan bulan yang bergerak pada orbitnya. Sekarang Allah sebut pula tentang laut, tentang kapal yang berjalan di lautan, yang berlayar di lautan. Jadi, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan semua itu kepada manusia. Yang boleh bagi keselamatan di laut siapa? Allah Ta'ala. Walau kapal canggih macam mana pun, kalau Allah tak bagi keselamatan, jadi Titanic lah. Macam tu. Maknanya manusia kena ingat bahawa perjalanan keselamatan di lautan itu adalah pemeliharaan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sebab itulah biasanya manusia ni dia akan betul-betul kembali yakin pada Allah bila dia berada dalam kesusahan, di labung ombak di tengah lautan. Waktu itu baru dia nak rasa. Liyuriyakum min ayatih, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagai daripada tanda-tanda kekuasaannya. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan bagaimana kapal itu, besi itu boleh terapung, bergerak di atas lautan. Satu benda yang ajaib kalau kita tengokkan benda berat tak tenggelam. Benda berat dalam air tak tenggelam, boleh terapung. Ini semua Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi, kalaulah kita boleh terima perkara ini, senang untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Kerana kita sedar dan yakin tidak ada kuasa selain daripada kuasa Allah. Waktu itu barulah senang kita nak berdoa kepada Allah. Kita nak kembali kepada Allah. Sebab keyakinan kita kepada Allah itu satu titik yang penting. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Semua kehebatan yang Allah sebutkan adalah sebagai tanda bagi orang yang sabar. Sabar ni, dia istilah mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya sabar sangat-sangat. Sangat-sangat penyabar. Itu penting dalam kehidupan kita ni. Manusia kena belajar sabar dalam segenap perkara dalam kehidupan. Kadang-kadang ada yang menduga kesabaran kita. Manusia, dia boleh sabar kalau dia sedar bahawa dia adalah hamba Allah, dia tak boleh melawan kehendak Allah. Bila Allah tentukan sesuatu, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah nak sesuatu itu berlaku, dia akan berlaku. Maka dengan sebab itu, dia hanya perlu bersabar saja. Sabar ni sangat-sangat sabar. Itu merupakan perkara yang penting yang ada kepada manusia. Sebab apa?
Sebab kalau dia faham dia kenal Allah, dia akan sabar. Contohnya tuan-tuan, kita ni, kita didik anak kita lah. Didik anak kita. Tiba-tiba didik macam mana pun, dah bagi segala-galanya. Dia tetap degil juga. Tetap ada masalah. Kita kena sabar. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa kudrat kita setakat itu je. Ketentuan segala-galanya Allah yang pegang hati-hati manusia ni. Kan? Kalau dia tak nak, Allah mengetahui dia nak ke tak nak. Allah bagi hidayah pada siapa nak. Allah tak bagi hidayah pada siapa. Allah tak bagi hidayah pada siapa yang tak nak. Jadi kita ni tak boleh buat apa-apa. Kita kena sabar. Contoh orang, dia berlakunya aksiden. Kan? Adakah dia sengaja benda tu dia nak pergi saja pergi aksiden? Tak lah juga. Dia dah jaga elok-elok pakai tali pinggang, keledar semua. Aksiden juga. Dia kena sabar. Sebab apa? Sebab ketentuan Allah yang menentukan sedemikian. Dia tak dapat nak mengelak. Jadi kesabaran itu sebenarnya hasil kenalnya kita pada Allah. Tapi bukan setakat sabar. Allah Ta'ala sebut sini, sabarin syakur. Syakur. Syakur ni apa? Syakur ni ialah orang yang bersyukur. Jadi sabar dan syukur itu penting. Orang yang bersyukur ni, dia akan bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit banyak Allah Ta'ala bagi. Maka dia akan bersyukur. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak layak dapat apa-apa pun sebenarnya. Manusia ni. Tapi bila Allah Ta'ala bagi itu, satu kesyukuran yang sangat-sangat kena ada dalam diri dia. Dan kita habiskanlah ayat Surah Luqman ni, kita habiskan. Iaitu ayat seterusnya 32, wa idza ghasyiyahum maujun kadhulal, dan apabila mereka dilambung ombak yang besar seperti gunung. Ini cerita pasal kapal lagi ni. Bila di lautan, kebiasaannya akan ada lambungan ombak yang kadang-kadang amat menakutkan. Bila ombak yang bergelora, orang yang biasa pergi laut, dia tahulah macam mana kan. Waktu tu Allah Ta'ala kata apa? Da'allah mukhlisina lahuddin. Waktu tu mereka menyeru kepada Allah. Ikhlas sungguh. Waktu ombak lautan tinggi sampai menutupi mereka, mereka doa terus kepada Allah. Waktu tu tak minta selain daripada Allah pula. Hanya minta kepada Allah. Kerana takut. Waktu takut. Sebab waktu tu mereka sedar yang dapat menyelamatkan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu tu tak adalah nak minta kat siapa-siapa selain daripada Allah Ta'ala. Dan memang pun dia tahu hanya Allah yang boleh menyelamatkan. Falamma najjahum ilbar faminhum muqtasid. Tak kala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebahagian daripada mereka tetap menempuh jalan pertengahan. Maknanya apa? Jalan pertengahan ni, bila daripada selamat, mereka berada dalam jalan pertengahan. Pertengahan ni ada yang para ulama menyatakan pertengahan ni balik jalan normal lah. Mereka kembali normal. Mereka buat biasa-biasa je. Walaupun sebelum tu, takut kan. Lepas dia selamat tu, dia kira relax macam biasa, tak ada apa kan. Patutnya, dia tak boleh biasa-biasa. Patutnya, ambillah pengajaran, beriman sungguh-sungguh pada Allah. Dia ada rasa takut dah ni. Tapi manusia gitu, masa dia takut, dia mengadu pada Allah. Lepas dia hilang takut tu, biasa dia balik pada perangai asal. Kok nak tambah iman tak juga. Ni ada perangai manusia. Jadi, sedangkan dia baru saja melalui pengalaman yang menakutkan. Dia tahu Allah yang selamatkan dia. Patutnya dia lagilah kekuatan tu kan, iman kan. Tapi tak juga ada yang macam tu. Baik. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidak ada yang mengingkari ayat kami, kata Allah, selain daripada orang yang tak setia lagi ingkar. Itulah manusia yang ingkar kepada wahyu Allah. Allah cerita tentang manusia yang sudah mengalami pengalaman di lautan pun boleh menolak tauhid. Jadi kalau orang yang jauh daripada wahyu Allah Ta'ala tu macam mana? Jadi maknanya mereka ini tak setia lah maknanya. Walaupun maka waktu susah dia minta pada Allah, waktu senang dah tak minta lah. Dia mula syirik pada Allah dan sebagainya. Ayat 33 Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazi an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Iaitu, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Allah ingatkan manusia supaya bertakwa kepadanya.
Ini kita selalu bincang bab taqwa ni, kita nak ulas lagi. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Dan takutilah suatu hari yang satu hari pada bapa tak dapat tolong anak dia. Satu hari ni tak ada siapa dapat tolong. Maknanya bapa tak dapat tolong anak dia. Nak selamat di akhirat ni. Bila di akhirat esok ni, ayah pun tak dapat selamatkan anak dia sendiri. Sebenarnya, walaupun hubungan ayah dan anak tu rapat, tapi kalaulah ayah tu beriman, anak tu tak beriman, maka ayah tak dapat nak tolong anak dia. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan di ujung-ujung ayat ni Allah Ta'ala sebut tentang hubungan anak dan ayah kan. Macam kita tengok pengajaran surah Luqman kan pada anak dia kan. Ini dah ada kaitan lah ni. Nak bagi tahu bahawa bagaimana penghujungnya hubungan yang rapat ayah ayah bapa dengan anak pun dia tak dapat menyelamatkan di akhirat kalau seorang itu tak beriman pada Allah. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan seorang anak pun tak dapat tolong bapanya. Tak boleh nak selamatkan. Jadi walaupun anak nak jadi galang ganti pada bapa pun tak boleh sebenarnya. Nabi Ibrahim AS tak dapat tolong bapaknya. Bapaknya kufar. Bapak Nabi Ibrahim itu Nabi. Nabi Nuh AS tak dapat nak tolong anaknya. Anaknya Kanaan tu sebab dia tak beriman. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Kenapa? Benar dalam konteks apa? Kiamat itu akan berlaku dan akan dapat pembalasan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Jangan kita tertipu dengan keindahan dunia, leka, begitu sampai sesat. Apa kita kata, dalam keadaan tertipu dengan dunia ni, dalam keadaan sehingga kan tertipu dengan tipu daya syaitan. Akhirnya kita tertipu dengan daya ni, tertipu daya dunia ni, kita buang masa dengan hiburan saja. Kan tak peduli tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Ramai orang terpesona dengan tipu daya syaitan ini. Sebab tu betapa kurangnya manusia nak berjihad zaman sekarang ni. Melainkan kita lihat umat Islam di Palestin, mereka itu menghadapi kesusahan. Tapi di mana umat Islam seluruh dunia? Tak dapat, lemahnya umat Islam. Kan? Itulah sebab apa? Sebab ditipu dengan keduniaan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula penipu memperdayakan kamu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai Allah pun dia tak kenal dah sampai tahap macam tu. Dia kena tipu dah, dia lalai dah, dia tak peduli dah apa tanggungjawab dia sepatutnya kepada Allah. Baik, last sekali ayat yang terakhir surah Luqman ni Allah sebut innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang kiamat. Makna kiamat bila itu hanya Allah Ta'ala tahu. Manusia tak tahu. Hari ni tuan-tuan kalau kita tengok manusia ni lebih yang bagilah prediction tahun depan ada tu datang Mahdi lah, kiamat akan berlaku tahun sekian-sekian. Ini semua adalah satu penipuan dan pembohongan. Nabi sendiri pun tak tahu bila kiamat. Malaikat Jibril pun tak tahu bila kiamat. Sebab apa? Sebab kiamat ni ilmu tu hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu perkara ghaib tentang hanya Allah mengetahui. Wa yunazzilul ghais, dan Allah yang menurunkan hujan. Allah bagi tahu kepada kita nikmat hujan tu satu nikmat yang besar, dan itu juga manusia buatlah pembenihan awan. Tak boleh kadang-kadang tak boleh nak mencukupi. Boleh sikit-sikit ke tak boleh nak cover. Sebab apa? Sebab hujan tu milik Allah Ta'ala. Allah yang menentukan. Walaupun kita manusia sains boleh mengetahui proses bagaimana hujan terjadi, tetapi kita tak boleh buat hujan. Pembenihan hujan pun tak jadi juga. Dia tak macam apa yang Allah Ta'ala laksanakan. Mana Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dan seterusnya, wa ya'lamu fil arham, Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim manusia. Anak dalam perut mak pun Allah Ta'ala tahu. Jadi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tahulah dia ni besok lelaki ke perempuan, dia ni beriman ke tidak. Allah tahu semua. Dia ni besar umur sampai berapa. Itu keadaan rezeki dia bagaimana. Semua di bawah pengetahuan Allah Ta'ala. Manusia tak tahu. Itulah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Esok kita nak buat apa? Kita tak tahu tuan-tuan. Kita boleh rancang. Tapi hakikatnya Allah mengetahui. Kita tak tahu apa kita nak buat esok. Kita merancang yang mungkin jadi, mungkin tak jadi.
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia mati. Tuan-tuan, ada orang memang nak mati di kampung, tiba-tiba mati di luar negara. Ada orang nak duduk tempat lain, mati tempat lain. Jadi ini semua adalah juga merupakan satu ketentuan Allah. Kita tak tahu, menunjukkan lemahnya manusia. Dan agungnya Allah. Inna Allah alimul khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi, maha mengenal. Jadi itu satu keimanan yang sepatutnya kita letakkan. Allah maha mengetahui apa-apa juga perkara halus, perkara kasar, apa juga perkara yang tersembunyi, yang tak tersembunyi. Semuanya maha pengetahuan Allah. Jadi tuan-tuan, itulah kesudahan daripada surah Luqman ini. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey, baik. Kalau ada sesiapa yang nak bertanya, para jemaah sekalian, Ustaz boleh buka soalan Ustaz ya? Ya, silakan. Okey, dipersilakan. Semua diam, bermakna faham lah tu Ustaz. Tak ada Assalamualaikum Ustaz. Oh ada, silakan. Boleh saya bertanya Ustaz? Ya. Jadi maknanya Ustaz, dalam kehidupan kita ni, kehidupan manusia ni, Allah dah tentukan perjalanan hidup kita. Cuma kita hanya tak tahu apa akan terjadi pada diri kita inilah. Maknanya boleh tak kita katakan bahawa Allah telah pun setting kehidupan kita daripada sejak kita di sebelum dilahirkan, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa tua. Contohnya jodoh kita dah ditentukannya, rezeki kita dah ditentukannya. Maknanya kita hanya berserah saja kepada Allah. Yang ada surah tu katakan tu, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maknanya begitu ke maksudnya Ustaz yang Ustaz terangkan dalam surah Luqman tadi Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Pertama kita kena faham, kita ni ada dua ya, musayyar dan mukhayyar. Ada benda yang kita tak boleh pilih. Kita ditentukan segala-galanya. Contohnya kita bangsa Melayu, lahir bangsa Melayu. Memang Allah tentukan, kita tak ada pilihan. Itu Allah tentukan, kita kena terima perjalanan jantung kita, berapa degupan. Kita nak buat macam mana? Kita bukan boleh kontrol. Semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala, dipanggil musayyar. Ada perkara yang mukhayyar. Mukhayyar ni maknanya apa? Kita diberi pilih. Kita nak buat baik, nak buat jahat. Allah bagi pilih pada kita. Tetapi Allah mengetahui dah kita nak pilih apa. Maka Allah akan setting mengikut apa yang kita pilih. Tapi setting tetap daripada Allah betul. Kalau guna kalimah setting lah. Kalau kalimah setting mana di set siap lah. Tapi set itu adakah Allah paksa kita untuk memilih? Tidak. Allah bagi pilihan. Itu dipanggil mukhayyar. Contohnya dosa pahala. Itu kita diberi. Jadi kita ni masuk syurga atau neraka berdasarkan apa yang kita pilih sebenarnya. Dan perkara itu ditentukan oleh Allah. Hak kita pilih pun tetap ditentukan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita pilih pun kita tak berkuasa untuk mencipta apa yang kita pilih itu, melainkan Allah yang berkuasa segala-galanya. Itulah haula wala quwata illa billah tu. Kita tak ada daya, tak ada kekuatan, melainkan semua datang daripada Allah. Namun begitu, Allah akan hisap kita atas apa yang kita pilih. Dan Allah akan setting kita juga mengikut apa yang kita pilih. Sebab tu pentingnya hidup kita ni, kita memilih. Memilih apa? Memilih untuk beriman kepada Allah. Untuk kita selamat di hari akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Faham Ustaz? Okey, Puan Monita nak bertanya? Angkat tangan Puan Monita, silakan. Assalamualaikum. Salam. Okey. Okey, dengan apa yang saya dengar tadi, saya nak tanya, bila kita buat pilihan, adakah gerakan tu dari kita sendiri ataupun memang setting juga daripada Allah? Itu yang saya nak tahu. Kita buat pilihan dan kita akan ada unsur-unsur, kita kata unsur yang baik, maknanya unsur-unsur yang membisikkan perkara yang baik. Kalau kita kawan-kawan dengan orang yang baik, ada syaitan yang ganggu kita, mana itu ujian-ujian lah yang akan berlaku dalam pilihan kita ni. Macamlah kita nak pilih nak sesuatu kan, nak pilih sesuatu. Adalah, contoh kita ada orang hak baik, dia akan ajak pada kebaikan, hak jahat, ajak ke kejahatan. Jadi bergantung pada kita yang mana yang kita kita kata, kita bergantung pada keimanan kita lah.
yang membolehkan kita nak pilih yang mana tu. Begitu. Jadi maknanya unsur dalam diri kita pun ada unsur kebaikan dan kejahatan itu. Kan dalam diri kita keimanan dan juga sebab manusia diciptakan untuk ada pilihan. Berbeza dengan malaikat. Malaikat ni memang dia tak ada pilihan. Jadi sebab tu dia tidak macam tu je dah kan, dia statik gitu je. Tapi kalau manusia ni ada pilihan. Bila ada pilihan itu dia kena memilih yang baik dan kena berusaha untuk mencari perkara-perkara ataupun kita kata yang suasana environment yang dapat membantu dia untuk melakukan kebaikan. Okey. Okey. Yes, Ustaz. Okey. Ada lagi soalan yang lain? Okey, nampaknya setakat itu saja Ustaz ya. Okey, jadi kita sekadar itu perbincangan kita. Sama-sama kita akhiri perbincangan kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Suki ya. Sedia berkongsi ilmu tadabbur sejalukan ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada pukul 8 malam nanti insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.